Halo, halo semua. Oke, saya merupakan Cikgu Andrew dan saya adalah salah seorang guru terapi yang mengajar di SMK Semangga. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah, terutamanya untuk para pelajar saya yang berada di tingkatan 1, iaitu hasilnya satu biji dan satu IP. Okey, walau bagaimanapun para pelajar yang lain boleh berkongsi tentang video-video ini. Dan untuk video ini dan slide dia adalah saya ambil daripada pelbagai sumber dan saya rekodkan. Tujuan dia tak lain dan tak bukan untuk sesi PDPR, untuk manfaat para pelajar. Okey, jadi hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk iaitu bab 5, iaitu tajuk bumi. Okey, jadi untuk tajuk bumi ini, okey, anda semua tahu apa dia bumi. Okey, bumi adalah tempat di mana kita tinggal. Okey. Dalam bab 5 ini ataupun dalam tajuk bumi ini kita akan belajar berkaitan dengan struktur bumi, okey, sistem fizikal bumi, benua, lautan, laut dan kesan pergerakan bumi. Jadi kita akan rangkumkan beberapa tajuk ini menjadi satu video yang ringkas. Okey, kita akan mulakan dengan tayangan video ini. Okey. Okey, yang pertama sekali kita akan lihat kepada sistem fizikal bumi. Okey. Bumi ini merupakan salah satu bumi yang berbentuk sfera yang mempunyai anggaran keluasan permukaan lebih kurang 510 juta kilometer persegi. Okey, bumi terbagi kepada atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Okey, apa dia atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera? Okey. Atmosfera adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi. Okey, seperti yang anda lihat dalam video ini menunjuk kepada keadaan lapisan udara kita. Lapisan ini tadi dia mengandungi pelbagai jenis gas. Okey, debu, habuk, asap serta uap air. Yang kedua pula adalah litosfera. Apa dia litosfera? Okey, kita tengok dalam video tersebut. Okey, litosfera ini dia merujuk kepada kawasan lapisan luar bumi. Okey, yang merangkumi bahagian kerak bumi dan bahagian atas mantle. Okey, merupakan daratan kita. Okey. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga kita kenali sebagai hidrosfera. Okey, apa dia hidrosfera? Okey, hidrosfera merujuk kepada air. Okey, meliputi semua bahagian air yang wujud di bumi. Okey, bahagian-bahagian tersebut merangkumi sama ada air laut, air tasik, air sungai, air bawah tanah, air paya dan luputan ais. Okey, seperti yang anda lihat dalam video-video ini tadi. Okey, yang ketiga adalah biosfera. Biosfera adalah merujuk kepada semua hidupan yang terdapat di bumi kita, iaitu semua benda hidup, sama ada manusia, haiwan dan tumbuhan. Kawasan tersebut melibatkan bahagian kerak bumi dan atmosfera. Okey, itu dia. Keempat-empat. Okey, keempat-empat sistem fizikal bumi. Okey. Jadi, saya harap anda semua faham berkaitan dengan sistem fizikal bumi ini. Okey, cikgu ulang sekali tadi. Okey, yang pertama adalah atmosfera, litosfera, hidrosfera dan biosfera. Okey, yang seterusnya adalah topik yang kedua adalah berkaitan dengan struktur bumi. Okey. Struktur bumi kita terbagi kepada 3 lapisan. Yang pertama adalah kerak bumi. Yang kedua, kerak bumi ini yang kedua adalah mantle. Okey. Mantle dan yang ketiga adalah teras bumi. Okey, kerak bumi. Okey, merupakan lapisan yang paling keras dan kejal. Terdiri daripada 2 lapisan mengandungi silika dan magnesium. Okey, mengandungi silika dan magnesium. Terdiri daripada sial dan sima. Okey, yang kedua pula, lapisan yang kedua adalah lapisan mantel. Okey, mantel terletak di bawah lapisan kerak bumi, merangkumi 2
2/3 jisim bumi. Okey, bersifat pepejal tetapi lapisan luarnya bersifat separa cair. Okey, di kawasan mantel ini terdapat banyak berlakunya arus perolakan. Okey, yang ketiga adalah bahagian teras bumi. Teras bumi ini dipecahkan kepada dua jenis, iaitu teras luar dan teras dalam. Okey, merupakan lapisan yang paling dalam sekali, mengalami tekanan yang kuat, suhu yang sangat tinggi. Okey. Okey, jadi itulah bahagian struktur bumi kita. Okey, saya harap anda semua boleh faham. Okey, topik yang berikutnya kita akan lihat kepada benua. Okey. Kalau kamu perhatikan, apa dia benua? Okey. Benua adalah daratan luas yang tidak terpengaruh angin laut. Okey. Jadi, lihat penerangan ini. Okey. Ciri-ciri benua memiliki daratan yang sangat luas, memiliki rangkaian pegunungan, seluruh daerahnya dikelilingi oleh samudra. Okey. Di dunia terdapat 7 benua kita. Okey. Okey, sebelum itu kamu lihat gambar dulu. Okey, animasi tentang bumi. Okey. Ini keadaan bumi kita. Kalau kamu perhatikan. Okey, apabila bumi itu dilebarkan, kena ingat bumi kita berbentuk spiral, tapi apabila dipetakan menjadi seperti yang di dalam skrin tersebut. Okey, benua yang terbesar sekali, okey, yang berwarna kuning itu adalah yang dikenali sebagai benua Asia. Okey, meliputi kira-kira 5.8 juta kilometer persegi. Okey, benua Asia. Di benua Asia inilah terdapatnya negara kita dan negara-negara Asia yang lainnya. Okey. Okey, yang ini adalah benua Australia. Okey, benua Australia merupakan benua yang terkecil sekali. Okey, benua yang paling mendatar di dunia dan meliputi kira-kira keluasan dia adalah 7.6 km persegi. Okey, benua yang terbesar dan benua yang terkecil. Asia terbesar, Australia yang terkecil. Seterusnya adalah benua Afrika. Okey. Okey, untuk benua Afrika merupakan benua yang kedua terbesar di dunia, meliputi kira-kira luasan 30 juta kilometer persegi. Benua yang seterusnya adalah benua Eropah. Okey, benua yang kedua terkecil di dunia, meliputi luasan kira-kira 10.4 juta kilometer persegi. Okey, itu adalah benua Eropah. Okey, seterusnya kita pergi kepada warna jingga ini. Okey. Yang ini adalah benua Amerika. Okey. Benua Amerika ini terbagi kepada dua bahagian. Yang di atas ini adalah benua Amerika Utara dan di bawah adalah benua Amerika Selatan. Okey, itu antara 7 benua yang terdapat di muka bumi kita. Okey, saya harap itu jelas untuk anda. Dan yang terakhir sekali adalah benua Antartika. Benua Antartika ni lebih kurang tiada penghuni kerana diliputi oleh bahagian kutub. Untuk pertama kali pelajar juga, benua Antartika juga merupakan benua yang paling selatan sekali. Okey, paling selatan sekali. Dan luasan dia kira-kira 14 juta kilometer persegi.
Okey, ini gambar bumi kita tadi ya. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada topik yang seterusnya, iaitu lautan, laut dan selat yang terdapat di permukaan bumi kita. Okey? Tahu tak apa dia lautan, apa dia laut dan apa dia selat? Okey? Lautan merupakan salah satu kawasan yang lebih luas daripada kawasan laut. Okey? Okey, jadi kita ulang sekali video ni tadi. Okey? Kalau kamu perhatikan, okey, lautan yang terbesar sekali di dunia kita adalah lautan Pasifik. Okey, lautan Pasifik. Purata kedalaman dia kira-kira 4,300 meter. Okey, untuk lautan Pasifik. Okey. Yang kedua adalah lautan Atlantik. Okey, lautan Atlantik ini merupakan lautan yang kedua terbesar di dunia, memanjang daripada bahagian utara ke selatan dan membentuk seakan-akan huruf L. Yang ketiga adalah lautan Hindi. Okey, lautan Hindi merupakan yang ketiga terbesar di dunia, bersepadan dengan benua Asia, Afrika dan Australia. Purata kedalamannya adalah 3,900 meter. Okey. Okey, yang ini tadi pula. Perhatikan yang ini pula. Okey, yang keempat adalah lautan Arktik. Okey, lautan terkecil dan tercetek di dunia, terletak berdekatan dengan bahagian kutub utara, iaitu di bahagian utara sekali di permukaan bumi kita. Okey, kalau kamu perhatikan berkaitan dengan kalau kamu perhatikan peta ini. Okey. Untuk bahagian peta ini, kalau kamu perhatikan, cikgu ulang semula. Ini adalah benua-benua yang terdapat di muka bumi kita. Okey, bermula daripada, cikgu ulang sekali lagi, benua yang terbesar Asia, okey, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropah, Antartika dan Australia. Manakala lautan-lautan yang dinyatakan tadi adalah seperti lautan Pasifik, lautan Hindi, lautan Atlantik, lautan ini masih lagi lautan Pasifik tadi. Okey, dan yang paling utara sendiri adalah lautan Arktik. Okey, jadi kita lihat penerangan berkaitan dengan lautan tadi. Ini dia contoh dia. Okey, laut pula. Okey, dalam tingkatan 1 anda belajar tentang satu yang paling dekat, laut yang paling dekat dengan negara kita, iaitu Laut Cina Selatan dengan Laut Sulu ataupun Laut Sulu. Okey. Kalau kamu perhatikan, Laut Sulu ini adalah di antara perairan Sabah dengan Filipina. Manakala Laut Cina Selatan terletak di bahagian timur. Okey, lebih terletak di bahagian timur negara kita. Okey, cuba lihat penerangan tentang Laut Cina Selatan. Okey. Ulang semula tentang Laut Cina Selatan. Okey, Laut Cina Selatan terletak dalam lingkungan Lautan Pasifik, bermula daripada Selat Melaka hingga ke Selat Taiwan. Okey, yang kedua adalah Laut Sulu, terletak di barat daya Filipina dan berhampiran dengan Borneo di bahagian utara negeri Sabah ni ya. Okey, ini gambar-gambar lautan. Okey, satu yang cikgu lupa sekali adalah bahagian selat. Okey. Kamu juga belajar tentang selat. Okey. Okey, selain daripada lautan dan laut ni tadi, okey. Kita juga ada Selat Melaka, okey, Selat Melaka dan Selat Tebrau, okey, yang tak ada ditunjukkan dalam video ini, okey. Selat Melaka adalah di antara perairan di antara Pulau Sumatera dengan Semenanjung Malaysia. Manakala Selat Tebrau adalah di antara Pulau Singapura dengan negeri Johor. Okey, itu antara topik-topik yang dipelajari semasa tingkatan 1 berkaitan dengan bumi.
Okey, bermula tadi adalah bahagian struktur bumi. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan sistem bumi, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan benua, lautan, laut dan selat. Okey. Jadi cikgu harap sampai di sini saja untuk pengajaran kita pada hari ini. Okey. Dan saya harap anda lihat secara berulang-ulang berkaitan dengan topik yang kita pelajari ini. Okey, kalau kau perhatikan keindahan laut kita, keindahan bumi kita. Okey. Jadi sekian saja daripada cikgu. Okey, terima kasih kerana sudah menonton.